Pada suatu hari di pagi yang hening, Siti Zubaidah berasa bosan berada di dalam kamarnya. Lalu telah memutuskan untuk bersia-sia di halaman rumahnya. Kemudian, Siti Zubaidah telah memutuskan untuk bersia-sia di hutan yang kecil. Semasa bersia-sia, Siti Zubaidah telah menemukan sebuah buku di celah pokok buluh. Tanpa ragu-ragu, Siti Zubaidah telah mengambil buku tersebut dan membawanya pulang. Kemudian, Siti Zubaidah mula membaca buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu diri saya sendiri, Aisyah Radah binti Muhammad Anif Ashraf bin Muhammad dan Nur Syifa Atirah binti Abdul Rahman. Baiklah, kita akan masuk kepada pengenalan. Jadi, syair merupakan salah satu daripada puisi tradisional bagi masyarakat Melayu sejak sekian lama. Syair merupakan sejenis puisi berlagu. Ia berasal dari Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Syair telah diubah suaikan mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik pada ketika itu. Syair disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Syair tidak mempunyai pemilik ataupun penulis yang khusus dan dianggap milik bersama oleh masyarakat Melayu lama. Ciri-ciri syair pula terdiri daripada 4 baris rangkap, tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap. Syair tidak mempunyai pembayang maksud. Berbeza dengan pantun, setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah. Bilangan perkataan dalam setiap baris adalah sama, iaitu 4 perkataan dan 8 hingga 12 suku kata dalam satu baris. Syair boleh terdiri daripada syair romantik, syair sejarah, syair ibarat dan juga syair keagamaan. Rangkap pertama, syair Siti Zubaidah. Mulutnya manis, bijak laksana. Barang lakunya, semuanya kena. Putih kuning, unsur sederhana. Memberi hati, gundah gulana. Rangkap kedua, syair Siti Zubaidah. Dapatlah nama Putri Zubaidah, awal dan akhir tidak sudah. Sebarang lakunya memberi faedah, menundukkan orang terlalu mudah. Rangkap ketiga, syair Siti Zubaidah. Semuanya sudah di bawah perintahnya. Tunduk dan kasih akan ianya. Terkena di dalam lemah lembutnya.
lemahlah hati segala serunya. Saya akan mendendangkan syair Siti Zubaidah rangkap keempat menggunakan irama perindu. Itulah akal orang sempurna, bijak bestari arif laksana, ditanggung dahulu hina dan dina, kemudian kebesaran juga terkena. Di mana kita dapat mencari seperti akal Zubaidah puteri, takut dan tunduk segala puteri, patutlah jadi mahkota negeri. Kami akan mempersembahkan terlebih dahulu pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam syair ini, rangkap demi rangkap. Pemikiran yang terdapat di dalam rangkap satu ialah penyair ingin menyampaikan bahawa keterampilan seorang wanita pada zaman dahulu yang bernama Siti Zubaidah. Melalui keterampilannya sahaja, pembaca mampu menafsirkan bahawa kepribadiannya sebagai seorang wanita yang lemah lembut dengan tutur kata yang sopan. Buktinya, penyair menjelaskan perihal Siti Zubaidah yang mempunyai rupa paras yang rupawan, di mana warna kulit Siti Zubaidah berwarna putih kekuningan. Beliau juga dipuji kerana bukan sahaja memiliki kulit kuning seakan buah langsat yang membuatkan para jejaka tidak keruan akan kecantikannya. Malah, beliau juga seorang yang bijak, mempunyai kesopanan yang tinggi dan mempunyai tutur kata yang sopan dan baik. Kehebatan beliau semasa melontarkan pendapat dan setiap pertuturannya pasti akan diterima oleh ramai orang kerana buah fikirannya banyak memberi kebaikan kepada semua pihak. Pemikiran yang terdapat di dalam rangkap kedua pula ialah penyair ingin menyampaikan bahawa Siti Zubaidah walaupun beliau mempunyai ilmu agama yang kuat, namun beliau tetap bertekad untuk mempelajari ilmu baharu, khususnya seperti dalam ilmu perang. Hal ini kerana Siti Zubaidah ingin lebih berani dalam menentang musuhnya sehinggalah berjaya. Selain itu, beliau juga bijak dalam menyertai peperangan tersebut, iaitu dengan menyamar sebagai seorang lelaki, iaitu askar untuk berperang dengan musuh. Buktinya, beliau telah berjaya memperdayakan banyak pihak, terutamanya musuh, dengan menggunakan identiti sebagai seorang lelaki. Dalam masa yang sama, pemikiran yang diterapkan dalam rangkap ini dapat disampaikan kepada pembaca melalui kebijaksanaan dan keberanian beliau dalam mempelajari ilmu keperwiraan daripada syekh yang berada di atas bukit. Setelah itu, usaha beliau menyamar dengan nama dan pakaian lelaki untuk menawan semula kerajaan Yunan untuk membebaskan Sultan Zainal Abidin, iaitu suaminya serta para sahabatnya yang lain. Usaha ini berjaya dan helahnya yang bijak dalam memperdaya musuh membuktikan semangat tekadnya yang kuat dalam menyusun strategi yang mapan untuk menyelamatkan suaminya.
Setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh Siti Zubaidah telah mendapat pujian daripada khalayak ramai kerana semuanya mendatangkan manfaat kepada orang lain. Hal ini bermakna Siti Zubaidah telah menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Tuhan sebelum melakukan apa-apa perkara. Dalam pada itu, pembaca juga dapat mendeskripsikan perwatakan Sri Kandi seperti Siti Zubaidah adalah berfikiran jauh dan juga matang. Berdasarkan syair Siti Zubaidah pada rangkap ketiga, antara pemikiran yang terdapat di dalam rangkap tersebut ialah penyair ingin menceritakan bahawa Siti Zubaidah telah berjaya menewaskan musuh yang ramai dengan mudah sekali walaupun pelbagai rintangan, cabaran dan juga jerit perih yang terpaksa beliau hadapi semasa peperangan tersebut. Selain itu, penyair juga ingin menunjukkan bahawa semangat yang tinggi dalam diri Siti Zubaidah sebenarnya hadir disebabkan oleh rasa kasih dan taatnya kepada suaminya walaupun dikatakan bahawa suaminya telah pun berlaku curang kepada dirinya. Selain itu, Siti Zubaidah juga percaya bahawa suaminya akan berubah dan insaf selepas berlakunya kejadian tersebut dan akan lebih menyayangi diri Siti Zubaidah kerana telah menyelamatkan suaminya itu. Seterusnya, penyair juga ada menyatakan bahawa perwatakan yang dimiliki oleh Sri Kandi yang bernama Siti Zubaidah ini adalah bersifat lemah lembut namun tetap tegas dalam perihal kepimpinan beliau. Perkara ini dapat dibuktikan daripada peperangan tersebut kerana beliau telah pun berjaya menewaskan musuh dan perkara ini turut membuktikan kelayakan dari sudut kepimpinannya yang cukup hebat dalam mengetuai sesuatu pasukan. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan berhati kental serta berkaliber, ianya memerlukan kepercayaan yang lebih tinggi dan lebih-lebih lagi kepercayaan itu terhadap rakyat jelata dan juga pembesar tempatan. Oleh yang demikian, boleh dikatakan bahawa Siti Zubaidah ni adalah merupakan seorang pemimpin yang sangat baik, lemah lembut tapi masih berwibawa dan tegas dalam melaksanakan kepimpinannya. Seperti yang kita tahu bahawa wanita pada zaman dahulu terkenal dengan kepribadian yang lemah lembut, sopan santun dan pelbagai lagi. Jadi, sebagai seorang pemimpin, dalam menguruskan sesuatu perkara yang mustahak, Siti Zubaidah ni masih mengekalkan sifat lemah lembutnya serta keayuannya sebagai seorang wanita dan tidak pernah sesekali luntur dalam dirinya perkara tersebut. Namun begitu, dalam masa yang sama, sifat ketegasan itu tetap perlu ditonjolkan sebagai seorang Sri Kandi yang mulia, terutamanya dalam melaksanakan tugas. Seterusnya, pada rangkap yang keempat, pemikiran yang terdapat di dalamnya adalah penyair menceritakan dan memperlihatkan bahawa seorang wanita mampu untuk berjuang sama seperti lelaki hanya dengan cara menggunakan akal untuk berfikir secara logik dan juga sentiasa berfikiran yang positif. Penyair juga menceritakan dan memperlihatkan walaupun beliau iaitu Siti Zubaidah baru sahaja mendalami ilmu perang, namun beliau bijak dalam merancang strategi untuk mengalahkan pihak lawan demi menyelamatkan suaminya yang tercinta. Selain itu, penyair juga menyelitkan pemikiran di mana wanita mempunyai kehebatan dan kebijaksanaan sama seperti Siti Zubaidah dalam berfikir secara rasional dan juga positif, di mana Siti Zubaidah di Kembayat Negara tidak dilayan dengan baik seperti puteri sajarah oleh permaisuri tua. Hal ini disebabkan permaisuri tua beranggapan bahawa Siti Zubaidah tidak setara dengan baginda serta keturunannya. Namun di dalam syair Siti Zubaidah menyatakan bahawa beliau tetap bersabar dan berbakti kepada masyarakat dengan mengajar Al-Quran dek suaranya yang sangat merdu apabila melafazkan kalimat-kalimat daripada ayat suci Al-Quran.
Akhirnya, disebabkan Siti Zubaidah telah menggunakan akal fikiran yang dikurniakan dengan sebaik mungkin, maka beliau yang dahulunya seorang yang puteri dari kerajaan Irakan Kastan yang biasa, kini mampu mengubah nasib dirinya menjadi seorang Sri Kandi yang luar biasa dan disegani ramai. Pada rangkap yang kelima pula, penyair telah menyelitkan kesempurnaan akal yang teguh yang mampu menguatkan lagi jati diri, terutama sekali di dalam syair Siti Zubaidah untuk kekal positif serta tetap bersabar dalam menempuhi ujian yang mendatang dan tidak mudah tergopoh-gapah dalam menyelesaikan dan membuat strategi sesuatu masalah. Akhirnya, sifat kesabaran yang dimiliki oleh Siti Zubaidah membawa dan memberikan hasil yang manis dalam hidupnya. Kita lihat sahaja buktinya apabila Siti Zubaidah akhirnya ditabalkan sebagai ratu di kerajaan suaminya sendiri, iaitu Kembayat Negara. Pemikiran yang terkandung di dalam syair ini membuktikan bahawa sifat kepahlawanan, keberanian, kebijaksanaan dan kesabaran yang tinggi yang dimiliki oleh beliau Siti Zubaidah sendiri membuktikan seorang wanita mampu menjadi seorang pemimpin pada zaman yang dimonopoli secara total oleh kaum lelaki. Penyair juga menyelitkan pemikiran di mana pada zaman dahulu hanya wanita semata-mata yang melaksanakan tanggungjawab sebagai suri rumah dan tidak perlu keluar seandainya tiada urusan yang penting. Sebaliknya beliau, iaitu Siti Zubaidah, berlainan di mana dia sanggup berkorban dengan menyertai peperangan sekaligus mampu menundukkan pihak lawan dengan jayanya. Dan kita lihat pada akhirnya tindakan Siti Zubaidah membawa kejayaan dan menaikkan namanya sebagai seorang wanita yang cukup hebat sehingga menjadi buah mulut orang ramai. Dan kesimpulannya, di akal Siti Zubaidah yang telah digunakan dengan sebaik mungkin, maka beliau telah dijadikan sebagai suri teladan yang baik kepada masyarakat dan amat disegani, lebih-lebih lagi kepada orang yang pernah memandang rendah kepadanya. Kami akan mempersembahkan syair yang direka berdasarkan pemikiran yang terkandung di dalam syair Siti Zubaidah. Mulut melontar bicara yang sopan, anggun segak tinggi keterampilan, adab dan ilmu sebagai hiasan menjadi penaung sepanjang zaman. Akhirnya ilmu tiada penghujung, kekal abadi sehingga disanjung. Berani tuntut tanpa ingin dijunjung, tanpa kira di mana hujung. Penat lelah akan terubati, pucuk pimpinan pujian diganti, sehingga diri terus dihormati, menjadi sebutan hingga mati. Usah bimbang diri nan lemah, walau dilempar penat dan lelah, tetaplah sabar menelan pasrah akan ketentuan takdir makrifah. Meski wujud sengketa melata, tetap berjuang tidaklah kalah. Bukti khalifah tidaknya lemah, menjunjung amanah diraih gagah. Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah
untuk mendapatkan cinta sejati. Jika patah sayap Raja Wali, bertongkat jua ganda kemari. Adinda anggap sebagai janji. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.